أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita bersama-sama sekali lagi mengingati segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita yang tidak terkira banyaknya. Baik dari sudut hayat, kehidupan, nyawa yang masih dari Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini, sehingga segala apa perkara yang kita miliki pada hari ini kesemuanya tidak lain tidak bukan adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan akan segala nikmat-nikmat kepada kita. Jadi sidang jemaah yang saya kasih sekalian, maka apa yang berdaya untuk dilaksanakan pada hari ini, yakni tidak lain tidak bukan adalah bukan ataupun senantiasa menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Satunya yang senantiasa mengingati atas segala nikmat-nikmat itu, dan seterusnya bersyukur kita akan segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu, dan menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yakni dengan cara kita memberikan ataupun kita berusaha sedaya upaya kita dengan sepenuh kekuatan dan juga kesungguhan untuk melaksanakan ketaatan dan juga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah insya-Allah mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab selagi mana kita tidak memberikan ataupun kita tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk memberikan ketaatan dan juga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah lagi benar-benar kita ini boleh dikatakan sebagai hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum. Kerana merujuk juga kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibacakan oleh khatib setiap hari Jumaat, yang khatib beri pesan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Maka ditafsirkan juga oleh setengah ulama tafsir dengan maksud ittaqullaha haqqa tuqatih itu tadi, yakni bersyukur dan jangan sekali-kali kufur, ingkar ataupun tidak berterima kasih dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi sidang jemaah yang saya kasihkan, syukur ini sangat-sangat penting untuk kita sentiasa cuba tanam dan ingat dalam diri kita. Pada saya, tips mudah untuk rasa kita ini senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, just ingat setiap apa perkara yang ada pada kita, di sekeliling kita, yang berlaku ke atas kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala itu je.
Maksudnya kita nak kena arahkan akal fikiran kita ini tadi, hati jiwa sanubari kita ini tadi senantiasa bila berlaku dengan apa-apa perkara terus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh makan kita ingat Allah, boleh berjalan kita ingat Allah, boleh datang surau kita ingat Allah. Kerana ingat Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga, itulah juga yang ditafsirkan oleh ulama tafsir hal berkaitan kitabullah haqqa tuqat. Ingat Allah, tidak boleh lupa Allah Ta'ala. Barulah kita ini benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa pentingnya iman dan takwa ini semua sekadar untuk kita senantiasa boleh ingat kepada jiwa diri kita ni betapa pentingnya nilai iman dan nilai takwa yang ini untuk kita beroleh sejahtera, untuk kita beroleh redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Itu yang sebab bertekan-tekan sangat kita ini mesti menjaga iman kita agar memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iman nak kena jaga sidang jemaah yang saya kasih sekalian? Sebab iman ini perkara yang boleh naik, boleh turun. Iman ini andai kata tidak dibayari, andai kata tidak disuburkan, maka dia akan jadi urhanga. Kita sendiri pun, ini kita sendiri boleh rasa dan boleh lihat. Time-time kita rajin datang surau, tengok bagaimana kita mati, bagaimana perangai. Tapi time bila mana kita dah kurang baca Quran, kurang berjemaah, boleh tengok kita mati perangai. Ya, kita mesti juga senantiasa ingat dan mesti sedar bahawa setiap apa perkara yang kita buat, kita nak kena sedar dan ingat bahawa bila kita buat satu perkara yang tak betul dan salah, kita mesti mengakui bahawa perkara yang kita buat ini tak betul. Hatta kita duduk saja buang masa, kita mesti rasa buang masa betul lah rasa. Walaupun dah fikir macam tu pun tetap juga duduk lepak macam tak punya, tapi sekurang-kurangnya ada rasa besar. Kita risau ni, takutnya buang masa pun tak ada rasa apa, so okey lah. Ini yang baik. Buat perkara tak betul pun tak ada rasa apa. Ini paling baik. Jadi sekurang-kurangnya kita buat perkara tak betul, kita sedar perkara yang kita buat tak betul tu okey sangat. Walaupun buat juga, buat kan? Bukan tak buat. Sebab kita ni lemah. Kita ni lemah sangat-sangat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kuat untuk membentengi diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak betul. Perkara tak betul banyak. Ya, sidang jemaah yang saya kasih sekalian. Ya, perkara tak betul ni hari ni pun lagi sekali. Hari ni kita kena lagi sekali belajar banyak-banyak apa perkara tak betul, kalau apa perkara betul. Dan mengakui diri kita ni bahawa sebenarnya ada kita buat perkara-perkara salah. Memang ada pun. Kalau kata tak ada, Rasul lah. Kan? Maksudnya saya rasa tak ada salah, salah Rasul lah. Tapi mana tadi pun bohong. Sebab ke mana pun Rasul itu sudah pun tidak ada lagi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga Rasul yang akan menjadi ikutan kita sepanjang sampai ke. Itu sebabnya perihal cerita berkaitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah senantiasa kita lazimi masukkan dalam telinga kita. Cerita berkaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah rasa jemuh. Tak usah rasa tak ada cerita lain. Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan juga sebagai rahmatan lil alamin. Suatu tanda kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar paling utama, yakni tidak lain tidak bukan dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu yang nak tak nak mesti kita jadikan idola, ikutkan itu.
Dan lebih utamanya sebelum sampai ke peringkat itu, sidang jemaah yang saya kasih sekalian, macam selalu dan senantiasa saya ulang dan sebut, yang hal berkaitan mahabbat Rasul, kecintaan kita kepada Rasul. Cubalah saya upaya itu, semainkan, benihkan rasa. Kalau boleh sekali-sekala dalam hidup ini, biarlah rasa bagaimana satu ketika menitisnya air mata kita kerana apa? Terasa rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu bagaimana? Rindu jugalah nak juga kita melihat, menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insan yang sangat-sangat hebat ini. Kalau sejarah-sejarah ataupun kisah-kisah yang diriwayatkan sampai kepada kita, bagaimana para sahabat itu tadi sangat-sangat mencintai, mengasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita mesti ada rasa bagaimana agamanya Rasulullah ini tadi. Dan harap-harap dapatlah bersua di akhirat ini. Ada peluang tak? Ada. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat Allah, taat Rasul, maka di sana insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan mereka bersama dengan para rasul, para nabi, para salihin. Tapi pokok pangkat asasnya taat Allah, taat Rasul sepenuh-penuh, berpeluang insya-Allah. Sebagaimana yang kisah yang kerap kali juga dengan kisah Tauban ini, seorang budak yang bagaimana yang risau dan takut tak dapat berjumpa dengan Rasul lagi, bila mana Rasul itu wafat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang hal berkaitan insya-Allah kita berdoa. Jadi kita semua ini sidang jemaah yang saya kasih ada peluang. Cuma nak benarkan itu dia. Ada tak jauh di sudut hati sama kita pada hari ini rasa sangat-sangat nak jumpa Rasulullah. Ada tak jauh di sudut hati kita pada hari ini rindu pada Rasulullah. Tak kala kita mengucapkan salam dan salawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam terus rasa sayu di hati. Kita nak sampai kala tu sebuah-buah. Itu belum masuk lagi cerita kita beramal dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada saya melihat kekuatan untuk beramal dengan sunnah itu akan hadir bila mana cinta dan kasih kita itu menebar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita boleh jadi hamba yang benar-benar beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kita dah sangat-sangat cinta dan kasih pada Rasul. Analoginya mudah. Dunia pada hari ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah melalui masa bercinta, masa berkasih dengan isteri dulu-dulu, tengoklah bagaimana keadaan perangai kita. Dan sama juga lah pada hari ini dengan anak-anak, bagaimana kita melayan anak-anak itu kan. Kita mengikut kaedah anak-anak itu. Kerana apa? Kerana cinta dan kasih kita kepada anak. Buat apa sahaja. Itu sama juga analogi kita pada hari ini. Dan hal berkaitan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri, anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagaimana? Jadi antara tanda-tanda kita ini betul-betul ada rasa cinta dan kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan senantiasa bermain di bibir mulut kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Senantiasa. Kan? Itu pun kita dah boleh jadi indikator dah pada kita pada hari ini. Berapa banyak dalam sehari kita mengucapkan salam dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu pun indikator pun sebenarnya. Kan? Itu saya katakan kehidupan kita pada hari ini sidang jemaah yang saya kasih sebenarnya tidak mendawi kita daripada senantiasa merenung dan juga memerhati. Sangat besar manfaatnya. Merenung dan memerhati kita ini tidak akan kehidupan kita. Merenung dan juga memerhati akan hal ihwal nilai iman, nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diungkapkan sebagai muhasabah penting, sangat penting. Kita nak mesti kita senantiasa mereview diri kita. Kalau kata kita benar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada
Andai kata kita benar makrifat kenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan kita? Bermula daripada pagi tadi sampai ke hari ini. Benarkah kita sudah melalui kehidupan daripada pagi sampai ke saat ini dalam satu kehidupan yang benar-benar mencirikan orang itu benar-benar makrifat Allah Subhanahu wa taala, yang mencirikan orang itu benar-benar mahabbat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Sebab kalau bercerita tentang makrifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan itu oleh ulama, ya, kadar iman atau kadar takwa seseorang itu akan bergantung pada kadar makrifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kata mereka ini benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, maka muncullah dalam jiwa hati sebenarnya mereka yang dikatakan yakhsyallah. Dan Rasul itu sekali menyebutkan bahawa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah manusia yang paling gerah dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Sebab Rasul itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan zauqiyah dan rasul. Rasul dia sebab nak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang jalan rasul zauqiyah. Tak boleh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara fizikal, kerana tiada daya upaya akal itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara fizikal. Tak boleh. Hadis sebelum ini juga kita sebutkan bahawa seharusnya kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala fatah dibuat binasa. Cuma yang kemudian kenal Allah Subhanahu wa taala cara bagaimana? Rasa kehidupan kita ini dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memiliki Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kita ini semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan segala pergerakan kita semua ini dalam berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak cuba sama-sama hadirkan dalam jiwa akal kita sidang jemaah yang saya kasih sekian baik. Jadi insya-Allah, ya seperti biasa kita akan melihat lagi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh katakan sebagai permata kehidupan bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama amalkan, untuk kita sama-sama gunakan ataupun terjemahkan dalam kehidupan kita apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kalau tak salah saya dalam pertemuan lepas dia telah disebutkan hal berkaitan hadis yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu di antara sifat-sifat yang sepatutnya boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, ya, sebagai tanda kita ini menjaga hubungan kita sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana dalam hadis tersebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita satunya menyebarkan salam sesama kita. Benda mudah, ia benda yang sangat-sangat simpel, yang kita sepatutnya boleh sangat nak buat tapi tak buat. Banyak-banyak angguk begitu je lah. Saya sendiri nak beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sidang jemaah yang saya kasih sekalian, susah kadang-kadang. Ya, kalau amalnya ada kereta, naik motor lah, kereta lebih susah sikit. Kalau salam naik motor, kadang jumpa kawan, asli saya kawan, je lah kawan. Apa salah ni? Assalamualaikum. Itu sebagai patutnya pun beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jemaah yang saya kasih sekalian, sangat besar manfaat. Ini kalau saya boleh kongsikan sedikit pengalaman saya dulu. Mungkin kalau saya pernah kongsi tak pula sebagai ulama. Bagaimana kehidupan saya suatu sekolah yang sangat menitik beratkan hal berkaitan saya. Usaha dulu masa form masuk pada Islam junior memang kena tekanan dengan senior, ya, dan di antara perkara yang ditekankan dari pihak senior, usaha, jumpa usaha. So alhamdulillah kita buat perkara itu, dan akhirnya bila datang masuk di kata 5, bila datang ke esok, di situ kita dapat lihat hasil perkara yang kita amalkan dalam kehidupan itu. Jadi samping salah ditekankan juga hal berkaitan solat jemaah sangat penting, dan ditekankan juga hal berkaitan membaca Al-Quran, ditekankan juga hal beramal dengan sunnah, memakai sunnah dengan serbannya. Sebab orang sekarang tak pakai kita, ya, sudah jemaah yang saya kasih, ya. Hasilnya bila datang periksa dan sebagainya, alhamdulillah, khususnya SPM lah, boleh lihat di situ fikir-fikir balik macam tak logik, dapat keputusan dia baik gitu.
Sebab kalau nak fikir nak dinisbahkan nak usul tak semampu pun tu juga sejak. Bila bercerita tentang belajar, bukan kita dalam sekolah, bahawa usul study semata-mata ni bukanlah juga suatu jaminan secara mutlak. Dan banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh ambil tiru. Dan di antara perkara yang sepatutnya dilihat berkaitan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting. Cuma janganlah pula jadikan itu sebagai perkara utamanya. Study tak study dah, setiap hari dekat-dekat nak berasa baca hasilnya begitu. Wah, biasa tak study, tak boleh juga. Tak kena ikut konsep usul itu salah. Kan? Datang nak berasa dari ustaz buat layan sikit. Tak boleh, tak memadai sidang rumah. Kan? Ada kau bawa pensel, suruh tak ada pensel, apa? Apa? Baca dalam buku sama, baca buku dalam masa yang sama. Buat perkara-perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan dapat lihat dengan usaha. Kalau saya dalam pengalaman saya, jika nak disebabkan pada usaha itu bukan yang tak baca langsung baca, tapi maksudnya barakah itu ada. Baca tak banyak, tapi Masya Allah, Allah tak ada berikan. Jadi sedang jemaah yang saya kasih beri syarat, boleh kita amalkan. Dan yang wasilul arham, hubungan silaturahim. Hal berkaitan silaturahim ini perkara yang selalu saya tekankan sedang jemaah yang saya kasihkan, perkara yang sangat penting. Hal berkaitan persaudaraan, kalau kita lihat kepada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara utama yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hal berkaitan persaudaraan, di mana baginda Rasul telah menyatukan, mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Saudara, selepas perkara berkaitan tauhid, perkara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, selepas perkara berkaitan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada perkara berkaitan persaudaraan, hubungan sesama manusia itu tadi. Masukkan juga dalam hadis ini. Selain daripada itu juga disebutkan juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasallu billahi wa atimu ta'am, masih ada hal berkaitan hubungan sesama manusia. Cuma dalam di akhir hadis ini, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus hal berkaitan solat ibadah malam itu. Tak ada. Cubalah kita supaya jemaah yang dikasihi sekalian. Baik. So kita tengok hadis yang seterusnya pada malam ini, hal berkaitan masih lagi dalam hal berkaitan hubungan kita sama manusia. Dan hadis yang ke-6 ini juga hal berkaitan gerakan berbuat kebaikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan salah satu kesusahannya di hari kiamat. Baik saudara jemaah yang saya kasih sekalian, kita bila Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan seperti ini, sepatutnya lembut dan peluang. Khususnya hal berkaitan hari kiamat ini, saudara jemaah yang saya kasih sekalian, satu hari yang saya sendiri boleh tak boleh imagine bagaimana. Cuma yang pastinya menerusi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerusi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bahawa hari kiamat ini suatu hari yang sangat-sangat dahsyat. Itu saja. Hari yang penuh dengan kesulitan, hari yang penuh dengan kepayahan. Maka dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekali kita memudahkan, kita meringankan kesusahan sedalam kita, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesusahan kita dalam kiamat. Hari kiamat dalam satu ayat Al-Zalzalah Allah Taala sebutkan bagaimana goncangan hari kiamat itu tadi. Terbingung-bingung kita, tertanya-tanya kita, hari apakah yang pun sedang berlaku. Banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj juga Allah Taala disebutkan di awal ayat itu tadi. Yang diberikan dengan gambaran bagaimana melihat manusia itu berhuyung hayat seperti orang mabuk. Dan tidak mabuk pun sebenarnya. Cuma itulah satu keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, tinggalkan anak-anak, tak berminat bila mana datangnya
selain daripada kita menolong, meringankan kesusahan saudara-saudara kita agar kita beroleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Sidang jemaah yang saya kasih sekalian, di antara perkara lain juga yang boleh menjadi sandaran pergantungan kita di hari kiamat kelak, yakni Al-Quran. Sama betul. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain juga dia menyebutkan bahawa Al-Quran jika diajarkan sebagai syafi'an di ashabi, sebagai pemberi pertolongan kepada mereka yang senantiasa melazimi membacanya. Ini pun saya dah sentuh bila hal berkaitan membaca Al-Quran. Berapa ramai di kalangan kita pada hari ini yang masih lagi mengambil berat hal berkaitan pembacaan Al-Quran, di mana pada hari ini ramai di kalangan kita hanya bermodalkan ilmu kemahiran membaca Al-Quran, tak dapat masa kecil dulu. Hak tu dia bawa, tak tambah nilai pun, tak tambah baik pun. Kan? Patutnya sidang jemaah yang saya kasih sekalian, kalau boleh kita jangan berhenti belajar. Jangan berhenti. Khususnya ilmu kemahiran membaca Al-Quran, supaya bila mana membacanya Al-Quran kita jadi sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beroleh kita akan segala apa kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan. Itu je. Sebab kalau membaca kita dalam keadaan yang tidak betul, penuh dengan kesilapan dan kesalahan, khawatir saja kok bacaan itu tadi tidak memberi apa-apa nilai. Pasal apa? Pasal tak baca. Kecuali lah di bumi Malaysia ini dah tak ada orang yang baca Quran dah. Itu lain je. Kan? Maksudnya semua kat Malaysia ni baca Quran sama macam kita, macam mahalam. Kan? Itu tak apa. Macam mana tak ada orang lagi dah. Bagaimana situasi kita pada hari ini sangat-sangat mustahil, sangat-sangat tak betul. Tak betul kalau tak dikatakan pada hari ini tak ada orang lagi baca Quran di bumi Malaysia. Kan, dengan tu imam kita boleh baca. Kadang-kadang saya perasan juga ada semua orang ni, dia cuma belajar baca Fatihah saja. Ini especially bila mana ada imam tu, saya perasan bila baca Fatihah, alhamdulillah, boleh dari segi makhrajnya, dari sudut pandang pendeknya, betul, kena. Tapi bila masuk pada surah, tak situ ada nampak sedikit puhara. Ya. Jadi seumpamanya dia belajar kemahiran membaca Al-Quran, jadi dia fokus pada Fatihah. Sebab apa dia ada tak Ustaz? Tak betul baca Fatihah, tak asas semayang lagi pula. Betul. Tapi kenapa belajar itu saja? Kan? 30 juzuk dia pun banyak lagi surah-surah dalam Al-Quran tu. Ada 30 juzuk lagi untuk kita baca dan senantiasa lazim dibaca. Bagaimana kalau kita lihat para alim ulama, para salihin, para imam-imam mujtahid itu, bagaimana mereka ini tadi rajin, kerapnya baca Al-Quran. Kalau bulan puasa diceritakan dia akan berpuluh-puluh kali mereka khatam baca Quran. Masya-Allah. Kan? Jadi kita tak erti ni, tak rasa mungkin ke? Kan? Apa Ustaz? Allah itu maha mengetahui. Tak apa dah. Saya macam ni pun Allah tahu. Saya sebenarnya dah. Ini banyak orang yang macam ni. Kan? Dia sandarkan begitu. Kan? Tak apa Ustaz. Allah itu tahu apa yang dia nak saya. Ustaz. Walaupun nampak saya berlalu. Ustaz. Tapi Allah tahu. Memang saya tak fikir Allah itu maha mengetahui. Tapi cukup dengan modal begitu. Kan? Ni terbaru ni saya tengok, dapat ada telefon saya yang ruang kita dah start hapus juga dah. Apa ni? Halloween, pesta hantu. Allah. Tak tengok buat artis dia. Bila artis yang muda, aku tak artis pun perasaan artis lah. Buat tu. Aku benda. Kita rasa orang kita ni bila kata orang putih buat je, bila boleh buat rasa hebat.
Sama juga apa ni salah lagu mimpi. Pernah saya tengok berlaku depan mata saya. Lama saya sini baca di kawin. Salah lagu mimpi dan semua. Mana nanti semua tu kan kawan-kawan dia kawan lagi semua orang dapat salah nanti perempuan lagu mimpi. Kan? Suami dia ada sudah tengok, ada ngomong. Ya, pada saya maaf bahasa tentang tadi. Tak. Asal itu lagu istilah paling okey lagi. Apa punya suami itu? Lagu mimpi kan budaya orang mungkin. Macam mungkin kamu ini hebat kalau macam saya pun tak tahu ini pelik. Dengan benda-benda macam sama juga orang perempuan. Ni agama ini bersuami-suami ini kan bapa-bapa yang ada anak puan, ada anak, ada isteri, ada anak perempuan jaga-jaga. Fashion dunia fashion pada hari ini orang pelik-pelik isteri banyak isteri kita anak-anak kita kan dan terus dengan jemaah yang saya kasih sekalian atas bahu kita sebagai suami ku anfusakum ahlikum naro besar tu kan tengok dulu isteri dan anak-anak perempuan yang keluar rumah tu buat QC dulu dia punya penampilan tu bagaimana. Boleh dicek nipis ke ketat ke bagaimana kan orang perempuan suka benda-benda kita tak lepas apa seperti kerana sedih tengok macam tak ada rasa apa-apa pakai baju menipis nampak apa segala kat dalam pakai seluar ketat kain ketat nampak kilim-kilim semeda tu semua nampak selipu kan kan tu isteri kita anak-anak kita nak pakai jubah, pakai banyak lapis sikit nak. Tambah-tambah jubah kain likra, memang melekat. So, kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga, jangan biarkan perkara itu berlaku. Sidang jemaah yang saya kasih baik. Jadi hari kiamat sangat-sangat dahsyat. So, sama-samalah kita usahakan jaga agar kita berbalik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu cara yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini supaya kita rajin-rajin membantu menolong saudara-saudara kita yang bersulit ringan dan permudah masalah mereka. Baik. Dan juga barang siapa yang memudahkan membantu dalam masalah hutang orang yang mendapat kesusahan yang berhutang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkannya di dunia dan juga di akhirat. Ya, kenapa di sini disebutkan berhutang? Kerana hutang buat saya di antara orang kata susah yang zaman sekarang ni itulah berkata perkara yang susah itu dia belenggu hutang pura-pura perempuan pura-pura. Saya pernah ada klien saya masa di bahagian perkahwinan dulu bergaduh suami isteri munculnya pun suami punya hutang sama kredit card tak salah saya kalau tak salah ada lebih kurang 10 kot rasa 10 kredit card dan semuanya dah habis kredit ini macam hebat tu belum lagi top up jenis personal loan. Manager bank dalam saya pening gaduh dengan isteri kan? Jadi dia dah ada masalah dia berkait dengan masalah lain hak lagi mengaku dan mereka dan bila saya tanya isteri apa lagi hak puan tak bahagia dengan suami puan dia kata salah satu itu Ustaz saya tak suka sangat dengan suami saya Ustaz cara dia dapat bahagia Ustaz orang ini dapat bahagia macam tu dia penyakit-penyakit apa semua dia macam-macam jadi sama, kita pada hari ini sedang jemaah yang saya kasih kok ada ini antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang benar-benar berada dalam keadaan kesulitan yang mana berhutang, ini khususnya berhutang demi untuk kelangsungan hidup terus tak berhutang di Alphard tak payah kan, berhutang di Alphard beli balik air, beli masjid satu, takut nak bayar minta tolongan itu kalau sekali-sekali mungkin boleh katakanlah tapi kalau tanpa ada bulan minta sikit bang nak bayar hutang tipu tu macam tak berkena itu kan itu salah dia sendiri lah dia rasa sikit dah tahu ke dia lebih murah dia yang pergi dia berpayah buat apa memang hellfire dia jawab ni kan itu hukum pada badan sini kan ini khususnya di sini yang saudara-saudara kita yang disebabkan permasalahan
orang sanggup bunuh diri. Dengan hutanglah orang jadi mental. Dengan hutanglah orang sanggup berhutang nak adung dan sebagainya. Ya, sidang jemaah yang saya kasihkan. Dan hal berkaitan hutang ini juga lah, sehingga kan termasuk tergolong di kalangan asnaf pasal hutang. Ya, mereka yang banyak hutang hidup ini, khususnya hutang untuk kelangsungan hidup, boleh untuk menerima wang zakat. Ya, bahkan berkaitan hutang juga, ini juga lah tapi dengan doa yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan supaya doa untuk kita ini dibebaskan daripada hutang, dan doa yang kita bacakan minallah bidain wa faqri rijal. Untuk nak kita yang ada berkaitan hutang ini dan jemaah. Jadi sama juga dengan kita pada hari ini. Ada mana mereka yang ada kemampuan tak usah hutang. Saya ada tengok setengah-setengah orang yang memang dia cuba mengingatkan saya supaya untuk hutang. Alhamdulillah hidup lebih senang. Tapi realitinya nak lagi daripada hutang payah kita pada hari ini. Dan jemaah yang saya kasihkan, tapi tak boleh, kita cubalah sedikit banyak. Ya, cuma dalam konteks kita pada hari ini, hadis ini bantu. Dia bantu dan tolong. Inilah betapa Islam ini sangat-sangat menjaga hubungan persaudaraan sesama kita. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga bagaimana bahawasanya orang mukmin ini ikhwah, bersaudara. Itu ya, baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudara, sama juga. Cubalah tolong, bila menyebut tolong secara kita ni ada perkara. Tolong sembunyikan aib dia pun dia. Jangan terjaga merata aib-aib. Madu saudara itu jangan jaga madu. Usah bercerita pasal orang madu. Ini pun di antara perangai pada orang pada hari ini. Suka dia menjaga cerita pasal orang madu. So jaga-jaga. Ini pun juga Allah Subhanahu wa taala jika bagaimana anda kata kita menolong jaga saudara kita, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Jadi kita pada hari ini bila kita menolong saudara kita, bila kita membuat sesuatu pertolongan, jangan sesekali kalau boleh kita beri pertolongan ini tadi dengan niat kita beroleh harapan dunia. Ada juga. Tolong sebab apa? Sebab nak projek. Mungkin dapatlah projek kita, tapi hak kita nak kena utamakan, yang kita nak kena letakkan dalam hati kita sedang jemaah yang saya kasihkan, hal berkaitan pertolongan Allah itu sangat-sangat penting. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat kita harapkan, khususnya di hari akhirat kelak itu dia. Sebab bagaimanapun kita mesti kena ingat bahawa kita nak balik ke negeri akhirat. Dan bila mana berada di negeri akhirat yang akan mampu beri tolong pada kita tidak bukan yang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kerana sampai itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang juga melalui syafaatul kubra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baik. Dan seterusnya lagi. Dan para siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nah ini itu yang berada di majlis ilmu dan di tempat-tempat belanja, bukan sia-sia. Dalam hadis sebelum itu dah disebutkan penuntut ilmu berada dalam majlis ilmu, insya-Allah didoakan keampunan oleh sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja sambil berjaman tersikit-sikit itu, ada makhluk lain yang mendoakan keampunan itu. Istimewa. Manakala dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku, orang yang berjalan pada jalan untuk menuntut ilmu negeri, insya-Allah Allah Taala akan memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak teringin tu. Kan? Di antara maghrib dengan isyak tu. Kalau kita berjalan pergi kedai mamak, belum tak dapat. Dapat pun tertarik roti canai, roti batu. Dapat kalau dah tu. Kan? Ini datang berjalan kita majlis ilmu, Allah Ta'ala memudahkan jalan kita untuk ke syurga Allah Ta'ala. Syurga kan cita-cita semua. Syurga kan di antara impian kita semua. Jadi carilah jalan kita ataupun usaha-usaha kita yang akan senantiasa mendekatkan kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sambil di dalam satu hadis Rasul yang mengajarkan doa supaya kita mendoakan kepada Allah
akan mempermudahkan jalan-jalan yang akan mendekatkan kita ke syurga Allah Ta'ala. Baik dari segi perbuatan kita, baik dari segi tutur bicara kita. Baik sila jemaah. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di masjid ataupun rumah di masjid dari rumah-rumah masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali keterangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Barang siapa yang amal solehnya sedikit, maka nasab keturunan tidaklah boleh mengangkat darjatnya. Jadi sedang jemaah yang saya kasih sekalian, perkumpulan kita ni adalah maghrib dan isya. Ini mendepak sekali boleh masjid surah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahi kita, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi kita. Jadi usah dan rasa tak ada apa ustaz duduk antara maghrib dan isya. Duduklah. Ustaz tu seronok ke tak seronok, kelakar ke tak kelakar, boring ke tak boleh duduk lah. Duduk. Rahmat Allah itu pasti. Tuh. Kan? Kalau rasa tak seronok sangat sampai dengan tu nak muntah, tu nak macam mana? Pergi muntah dulu, lepas tu masuk balik. Duduk. Duduk juga dalam majlis-majlis tazkirah, majlis ilmu seperti barakat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Dan cara macam ni kita pun nak cari, kita nak mencari nilai-nilai yang boleh mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu nak beramal mungkin tak banyak mana, kan? Puasa Isnin Khamis berkurang, baca Quran tiap hari pun kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Nak bangun solat malam pun kadang-kadang terbangun, kadang-kadang tertidur, kan? Kadang-kadang terbangun dan tertidur balik. Boleh jadi, kan? Kita kurang, lemah. Jadi dengan cara macam ni lah kita mulakan yang perkara ringan-ringan yang seperti ini dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lebih kekuatan pada kita. Ini perkara ringan-ringan begini pun kita dah tinggalkan. Usahlah kita bercerita hari yang bulan-bulan nak bangun solat malam jauh, kan? Semuanya kata kita mulakan yang perkara ringan-ringan seperti ini. Senantiasa melazimi diri kita mendengar nasihat, senantiasa melazimi kita mendengar muhasabah tazkirah. Itu dia pun. Sebab kita ini manusia senantiasa betul. Jadi dengan cara beginilah mudah-mudahan kita akan senantiasa diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga usaha juga kita berbangga dengan keturunan kita. Sebab ada lagi setengah orang, aku anak tubuhku beriak tu, kan? Keturunan aku, atuk aku, iya, bapa aku tubuh, moyang aku nanti tubuh pada tubuh. Tak bantu pun. Bila menyebut tentang amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sendiri dia tak akan boleh untuk minta kita untuk punya amal. Kan? Masing-masing yang usaha masing-masing. Jadi keturunan kita terdapat bantu sekalipun. Pusat kalau kata apa ni keturunan tubuh, keturunan raja pun ada yang usah bantu. Saya keturunan raja ni, kan? Ada orang bantu dengan keturunan ni, ada. Jamaknya besok dia rasa di hari akhirat pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan menilai dengan keturunan ni. Tak sama sekali pun tak ada kesan oleh positif. Kau keturunan raja kampung sekalipun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dia? Amal kita masing-masing. Jadi sedang jemaah yang saya kasih sekalian, bersama-sama lah kita cuba usaha ikhtiarkan. Di dalam hadis kelima dan hadis ke-6 ini tadi yang khusus di sini hal berkaitan bagaimana untuk kita mentadbir urus mengatur hubungan kita sesama manusia. Sebab hidup kita untuk beroleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, kita juga mesti menjaga hablum minannas, hubungan kita sesama manusia mesti. Ya, sebab kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lepas daripada hubungan kita sesama manusia. Di sekeliling kita ada manusia. Itu sebabnya Islam itu datang dengan
mengatur cara seluruh kehidupan kita. Harta hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati juga untuk hidup di atas muka bumi, hubungan kita sesama manusia juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut siapa? Menurut teladan-teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini maaf yang saya kasih sekian. Rasa untuk peringatan kita sama-sama pada malam ini cukup sekadar itu saja. Mudah-mudahan insya-Allah yang namanya ada manfaat untuk kita semua, ada faedah untuk kita semua, untuk kita sama-sama amalkan, untuk kita sama-sama laksanakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan senantiasa beroleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Allahumma